Apa? Itu dah. Nak buat apa tak ngaji? Nak main ke apa? Ngaji dok pergi mari. Banyak putus dah, ulang banyak 2 kali dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Dan haram perempuan kafir zimmi. Jadi maknanya haram kafir zimmi. Haram perempuan kafir zimmi memandang. Ini tengok ibarat sini mana hak kafir. Ada perempuan yang kafir itu adalah haram atas dia, bukan sebenarnya. Dia mungkin ni. Jadi maknanya ibarat gini, maknanya haram ini ada atas perempuan Islam. Hari apa dia? Hari bagi orang puan kafir zimmi tu tengok. Tak boleh. Wajib atas orang puan Islam ni menghijabkan diri dia. Mendindingkan diri dia. Jangan bagi orang kafir zimmi tengok tubuh badan dia. Mana apalah kafir zimmi tu hari di atas tu perempuan Islam tu serah tubuh badan dia tengok, min babi aulanya kafir harbi. Kafir zimmi adalah kafir duduk negara Islam yang bayar asing tu kepada kerajaan Islam tu, bayar asing kepala dia. Maknanya kerajaan letak dah tu atas pandangan kerajaan tu. Setahun berapa nak bayar. Atas tetapkan oleh kerajaan tu. Kalau di Malaysia kan masalahnya orang kafir masuk dok nak nego kau nak buat apa situ, lepas tu bayar setahun berapa tu. Itu kafir zimmi. Kafir zimmi. Maka lawan dia adalah kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang duduk negara Islam ataupun lain itu ataupun duduk luar yang dia ada cita-cita nak khianat umat Islam. Dia kena khianat ekonomi umat Islam, nak khianat negara Islam, nak rapah tu negara umat Islam atau nak khianat agama Islam. Tu panggil kafir harbi. Mama min babi aulanya haram. Tak boleh. Kita biarkan ialah okey kafir tengok. Tengok kepadanya lah orang perempuan Islam tu. Ada tengok. Tengok pada perempuan yang Islam, yang lain daripada tuannya. Jadi perempuan Islam mana? Yang lain mana yang bukan daripada tuannya, tuan bagi kafir, perempuan kafir harbi tu. Kafir zimmi tu. Mana perempuan Islam ni dia bukannya tuan. Dia bukan penghulu. Bukan sayyidah, bukan penghulu, kepadanya lah perempuan hak kafir tu. Kalau umat Islam, kalau zaman dulu adanya Islam atau juga kafir tu ada bakal hamba sahaya gunik. Ada bakal sahaya, ada bakal gunik. Kalau tu maknanya, kalau penghulu tu adalah orang puan. Kalau penghulu tu perempuan, kemudian dia ada sahaya dia. Sahaya orang kafir zimmi. Ada orang kafir masalah. Maka boleh tak? Boleh. Ada kalau hamba tu perempuan kafir, dia boleh tengok pada penghulu dia hak Islam. Hak ni masalahnya hak orang tengok tu adalah bukan tengok padanya ilahnya penghulu dia. Tu haram. Ini maknanya sebenarnya ibarat gini, maknanya haram di atas perempuan Islam membiarkan orang kafir zimmi tengok tubuh badan dia. Tu nak ibarat gitu. Tak boleh kita orang Islam walaupun kita bersaing dengan orang kafir, ada, maka tak boleh kita biarkan tubuh badan kitanya biar orang kafir tu nampak. Kerana apa? Kerana dia tak ada amanah. Orang kafir yang tengok pada tubuh badan tu perempuan Islam yang akan akan pergi tedah kat orang, akan pergi buka kat orang. Itu tak boleh. Babi aulanya orang kafir harbi tengok. Tak boleh. Tak, kafir harbi tengok. Ya habis. Ambil gambar sekali, ambil apa sekali, tunjuk kat orang, pergi buka orang, habis. Itu sebab. Ini bagi orang puas, hati-hati kalau kita nak saing orang kafir, jangan nedahkan, jangan bukakan auratnya biar orang kafir tengok. Tak boleh. Haram tu. Dan memandang perempuan kepada laki-laki pun sama. Ini mubtada. Dan memandang mana tengok perempuan mana? Ni tak ada. Perempuan Islam lah. Perempuan tengok mana? Kepada laki-laki yang halak itu, mana yang ajnabi. Mana orang puan tengok padanya orang lelaki yang ajnabi, yang mana yang bukan mahram dia, hukumnya haram, tak boleh. Ini bagi orang puan yang tengok jatuh. Ini tak lah ni. Jatuh tengok puan tengok jatuh. Tengok laki tengok puan gitu. Gimana? Tu tak boleh. Haram. Perempuan yang tengok pada laki-laki yang halak. Tengok apa? Tengok aurat lah. Sebab tu maknanya memandang perempuan kepada laki-laki yang halak itu khabat. Seperti ialah seperti memandang laki-laki akan perempuan jenis ajnabiyah sama. Ada orang jatuh ke puan ada tengok laki sama. Sama tak boleh tengok.
Kecuali kerana hajat, kecuali kerana darurah, supaya nak berubah masalah hajat, nak jual beli masalah, itu boleh. Raya saksi, itu boleh. Hajat darurah apa pun boleh. Ini tak ada hajat semata-mata tengok tak boleh. Itu dia. Dan harus memandang perempuan kepada laki-laki yang mahramnya. Mana harus, mana boleh tengok perempuan mana? Islam lah. Tengok pada siapa? Kepadanya laki-laki, kepada orang yatim, lelaki yang mahramnya, mahram bagi perempuan tu. Mahram tak apa, adik-beradik dia, mak pak dia masalah, anak dia masalah, cucu dia masalah. Tu boleh tengok. Tapi boleh tengok pun yang lain daripada antara pusat dan lutut tu. Tengok-tengok boleh, tapi jangan antara pusat lutut. Jangan tengok padanya pusat lutut hak tu. Mana mak pak pun boleh. Cumanya kalau anak kecil, bagi ibu tu dia izinkan. Ada bagi ibu tu dia haruskan. Ada sebab dari anak. Tu bagi mak. Mak tu tak apa, je duk ngasuh anak dia. Nak setuh, nak apa semua. Sebab tu je dalam kitab Yanah ada sebut juzuk 3 muka surat 260. Dia kata wajuzu dah harus linahwil bagi upamanya ibu. Mana tiap-tiapnya perempuan lah yang mahram dah. Dia perempuan yang mahram tu, ibu dia, nenek dia masalah. Nazaru farjaihima, harus oleh tengok dua kemaluan keduanya, iaitu anak dia tu, hak yatim, hak puan boleh. Tu boleh tengok. Tapi sekadar hajat lah. Wa masuhu, dan sentuhkan dia. Bila? Zaman ar-radha, pada masa duk menyusu lagi. Masa kecil lagi, wa tarbiyati. Sebab apa? Dia darurah, kerana darurah. Tu boleh. Kalau masih kecil-kecil lagi tak apa. Dia besar dah tak boleh dah. Pemajis tak boleh dah. Anak baru umur setahun, 2 tahun, boleh tengok malu aja nak dak. Dah. Pakai pempuh, pakai ni, pakai anu, tak apa kecil lagi ya. Tu nak tarbiyah tu umur 2-3 tahun tak apa lagi. Tu dia. Tak apa lagi, tu boleh harus mak duk jaga tu. Kalau pak jaga pun sama lah. Kalau tak ada mak, pak jaga maklum dah kita yang nak pakai pempuh, nak pakai seluar, nak gini-gini mana. Tak ada. Dah. Darurah dah nak buat apa dah. Tu harus. Maknanya ilahnya boleh tengok. Tapi yang lain pada pusat lutut. Habis. Dan harus memandang jenis oleh laki-laki. Dan bersentuh jenis oleh laki-laki tu. Memandang dan sentuh boleh. Kerana apa? Kerana berbekam. Baca gitu bukan birabbikum. Ada setengah pelajar baca birabbikum, berbekam. Bekam ni maknanya buahkan darah. Bekam adalah panggil iaitu satu bubat Islam. Yang sunnah Rasulullah ni. Rasulullah pun adanya ialah tu bubat dengan cara bekam ni. Sebab tu akhir zaman ni patutnya bekam banyak. Bekam mana buahkan darah. Zaman Rasulullah buah kepalanya. Ada Rasulullah tu ialah buah kepala dengan toreh. Tapi zaman ni kadang ni dia mau pakai kali pecek tekek tu. Ada ambil seduk, ambil darah tu. Maka ambil darah di kepala, tapi ada cara dia lah. Tak ada cara, tak boleh pesek tu. Nak belajar, jangan tengok orang pergi buat bahaya. Adalah ni ambil sapai kaki, ambil sapai tubuh, ambil sapai macam-macam ambil. Ada bekal tu. Ada bekal. Lepas tu adanya boleh puasa pun, ada riwayat juga Rasulullah ambil darah pun boleh puasa pun. Cuma ada setengah ulama termakruh lah, ada setengah ulama. Mana bekal? Kalau berbetik kalau fasdun, kalau fasdun tu maknanya berdarah dengan ambil pecek. Ada. Supaya dia banyak ke buat dia kemudian masalahnya. Yo pecek. Yo cocok berdarah. Atau jaga buat dia. Di Malaysia dia tu jaga buat banyak ke buat bekal. Fasdun jaga. Fasdun dia kemudian banyak buat. Tapi bekal tak ada. Tu berdarah tu. Lepas tu darah cuma darah tu. Maknanya kalau gitu maknanya harus memandang. Kalau tengok boleh. Dan bersentuh boleh tengok. Ini ya. Boleh tengok. Tengok laki puan. Ini makna tengok laki pada puan dan puan pada laki. Mana gitu dah ya hazah sini ke. Dah harus memandang siapa mana. Laki tengok puan, puan tengok laki. Boleh. Dan bersentuh boleh maklum dah bekal nak sentuh. Ada nak sentuh. Nak cukur rambut ke. Sebab tu tengok dan sentuh untuk apa? Kerana berbekam bubat. Mana bekam nak buat bubat. Buat teh. Tu. Tapi syarat jika ada hadir
mahramnya mahram bagi perempuan tu. Atau mahram itu, mahram laki tu. Ada itu yang duduk bilik sekali. Yang khalwat sekali. Laki puan nak sentuh nak bekal boleh, tapi ada orang lain duduk sekali mahram dia. Duduk sekali supaya jaga padanya fitnah. Tu boleh. Lepas tu adanya satu tokai bekal tu di Pasir Mah dak. Di Pasir Mah tu. Dululah masuklah dia beralih mana pula tahulah. Beliau ceritanya bahasanya satu ketikanya memang seorang tu mari jauh nak mari KL mari mana Kelopong. Awal mari tu maknanya tak ada arah dia katanya. Dia perubat habis dah. Perubat dia doktor dia hospital tak ada. Mari cara bekal. Maka apabila cara bekal mari, maka mari tu adalah penyakit dia kena dia kemaluan. Maluan hatina tu. Lepas tu tok laki dia tak ada arah, dia tak apa saya izin dah. Izin buatlah sebab saya tak ada arah nak berubat dah. Nak usaha cara ni, cara bekal ni. Dia tak boleh tak say gini-gini. Masa tu dia belum lagi hajar ke bini dia. Dia tak hajar lagi bini dia buat tu. Lepas tu dia buat sekali tu Allah dia tanya tu tak say dah pergi dah. Bini orang. Mana boleh tengok kemaluan ke apanya ialah kerana nak berubat dia. Tapi syaratnya ada hadir tok laki dia, ada hadirnya mahram dia. Dia buat jata sekali tu dia taubat dia tak say. Lepas tu dia hajar bini dia. Tapi lepas tu bini dia pun dengan tanya mata pun cacat pula. Itu dah. Ada. Bekal. Ambil pengupah bekal tu haruh, tapi ulama kata makruh. Makai situ. Tapi syaratnya jika ada hadir mahramnya mahram puan boleh. Sertanya hadir, serta bagi puan tu. Kita nak bekal orang puan, kita yatim, tokai bekal yatim laki, tiba-tiba orang puan mari nak bekal ataupun tokang yang bekam itu adalahnya perempuan dan yang nak bekal ni adalah lelaki, syaratnya boleh kalau adanya mahram dua sekali. Mahram perempuan tu. Bukan mahram yatim tu, mahram puan tu. Mahram puan tu ada sekali. Tok laki dia ke ada ataupun anak dia ke dah sekali dah. Boleh. Nak sentuh nak pergi boleh. Nak jaga fitnah tu. Habis dan ketiadaan perempuan yang mengetahui demikian itu syarat yang kedua. Atas padanya ada hadir. Dan syarat yang kedua, ketiadaan perempuan yang mengetahui yang tahu demikian itu demikian berbekam tu. Mana tak pandai. Tidak ada orang puan sama puan yang pandai. Mana orang puan, maknanya orang lelaki nak bekal orang puan boleh, syaratnya jangan orang puan tu ada pandai ke. Kalau ada puan pandai, orang puan. Hanya bekal lepas tu hak lain pun kiyahlah. Ada perubah hal lain pun sama misi. Tapi orang lain ni ialah banyak misi ayat lelaki. Lepas tu lelaki pula nak beranak masalah beranak sama kok. Maka syarat nak boleh lelaki. Ada. Kalau di Malaysia ni banyaknya ilahnya yang tok bida beranak tu adanya lelaki. Maka bila lelaki nak beranakkan orang puan, boleh syaratnya jangan ada orang puan pandai. Kalau puan pandai tak boleh. Tunggu dulu hajat lelaki tu. Ni dak. Lelaki mari dah. Pas ngambil budak ada cerita, ada orang perempuan tu sendiri hak masuk hospital, mak duk cerita ada. Kata Allah, dia tanya, tak malu ke mak dia tak tanya. Dia tak malu ke nak apalah sakit mimi, apalah sakit itu sakit nak beranak, dia tak malu dah. Tapi bagi lelaki tu ilahnya dia buka tengok. Ada setengah hospital dia subuh buka habis. Nak beranak subuh buka habis. Pas duk lari jalan mari. Tu masalah tak boleh. Kita doktor adalah nak kita jaga hak ni. Ada. Dah. Kalau kita lelaki tengok dulu. Kalau ada doktor puan, pergi doktor puan awak kerja. Nanti ada berlaku berapa berlaku barulah dia masuk tolong. Tu dia. Masuk tolong. Tu dia. Tak boleh masuk tengok, masuk sentuh, masuk nak beranak apa salin tu. Ada orang lain dulu. Syaratnya jangan ada orang lain pandai sama-sama puan. Kalau perempuan pandai, tak boleh kita lelaki. Kecuali adanya darurah perempuan ni pandai tapi kadang-kadang dia tak apa sihat, ada keuzuran hak lain pula dah. Tu nak jaga kita ni. Sebab tu ada seorang sain tu dia buka beranak dah. Memang dia beranak dia tak sih masuk beranak hospital saja. Apa kita hak nak bayar tu, hak bayar murah tu. Dia biar walaupun tak ada duit pun dia cari duit untuk bini dia beranak suku. Kenapa? Kerana beranak dia hospital swasta ni bayar duit mahal pun. Tapi bini dia kitanya boleh orang puan tu masuk. Dah kitanya minta puan sampai puan masuk beranak bini kita. Masuk salin bini kita, bukan untuk lelaki dah. Kalau kerja itu ya mari dah, kita tak boleh buat apa dah. Tu sebab tu kalau kita nyala lelaki ni biar kita miskin tak ada duit pun kalau boleh kita nyalah bayar duit suku lah. Ada bini kita lepas pada hak ni, jaga hak ni. Tu ni. Kita sayar duit kan dia. Sayar duit ke bini biar orang lain buka tak. Tak pergi mari pending.
Lah. Pas pada tu bini bakal furdah, bini bakalnya tu pula. Pas orang lain hak tok doktor tu tengok, bini ni aku dah tengok dah. Ha tu masalah. Penjaga tu. Kalau doktor hak ngaji tak apalah, hak Islam kita hak ngaji hak apa kada dia hak itu ke. Nak pandai-pandai dah kita dak. Ha tu masalah akhir zaman ni. Habis syaratnya, satunya ada hadir mahram dia. Yang keduanya adalah tu orang lain hak puas sama puas tak pandai bab tu. Tak pandai bab bubat tu cara bekal tu masalahnya. Habis dan demikian lagi harus memandang kerana berjual beli. Jadi harus tengok laki tengok pada puas, puas tengok pada lelaki. Sebab sini dia hazah dah kecil bab tu. Bukan mahram dia lah. Tengok tujuan dia untuk jual beli. Bab jual beli boleh. Kau ada hajat. Sebab apa? Sebab bab jual beli mazhab kita Syafi'i nak tak sah jual beli kecuali nak kenal lagi. Ada nak kenal. Kalau dia pakai furdah kita kenal tak apalah. Kalau kita tak kenal lagi nak tengok kerana apa perbalahan selepas jual beli kita balah. Abang tu gini nak hantar balik pia, nak hantar balik siapa? Ada siapa kita nak hantar balik tak kenal dia pakai furdah masalah. Kalau pakai furdah kita beli mutu kelik rumah. Masalah beli barang kelik rumah tengok siapa dia ni hak jual dulu tak tahu. Nak kenal tu dia barulah kita boleh hantar balik. Maka bab jual beli tengok sekadar tu boleh. Tengok sekadar ni tu ada gini-gini nak akak jual beli, nak beli barang ni boleh. Dah. Dan naik saksi, mana tujuan nak naik saksi? Boleh juga. Nak naik saksi, mana nak naik saksi ini ada boleh. Jangan juga tak. Kalau bab zina adalahnya siapa boleh tengok pemaluan puan tu. Maya tengok tu ialah tujuan nak naik saksi. Dapat orang lelaki kerana nak saksi orang perempuan atau nak rajam pada perempuan ada saksi pak lelaki, perempuan tak tengok. Tak boleh. Mana pak orang lelaki ni dia tengok perempuan zina sepertinya dia tengok paku masuk dalam latar tu, lubang latar. Baru boleh. Kalau katanya saya pak orang ni tengok laki puan dalam bilik, telanya dalam bilik duk selimut sekali. Dua zina tak sabit hukum zina lagi. Di sisi syarak tak sabit hukum zina. Di sisi Allah lain suku. Masalah dunia tak hukum syarak, tidak itu sabit hukum zina lagi. No tengok no nampak. No nampak ilahnya memang dia zina sungguh pak orang hak laki. Kalau tak cukup pun tak adil kan. Kalau puan tak adil, puan 100 dia tak adil. Tu kemera tak adil, kemarin kemera boleh idik. Apa kemera mari tak adil, tak sabit hukum. Tak sabit hukum rajam tu tak sabit lagi. Bak suku, bak dosa suku tu suku dah duk sekali duk apa semua suku, tapi sabit zina tu tak lagi. Kerana zina ni adalah kadang-kadang rajam sampai mati kalau yang muhsan. Padahal kalau ketika itu adalah harus tengok kerana naik saksi boleh. Dia tengok kemaluan atau tengok perempuan tu naik saksi, dia tengok perempuan ni dah ni hak dulu gini-gini berlaku gini tu mana boleh. Boleh tengok puan untuk naik saksi. Dan sehingga sampai kemaluan pun ialah haruh. Kecuali kita tengok lain tu tak boleh pasik. Tengok bukan kerana naik saksi dah. Tengok kerana lain tu pasik tak adil dah. Dia tolak pula saksi tu. Tu payah berlaku dah. Bab tu. Ni bab tu. Naik saksi. Dia juga naik saksi tolak tu. Saya tengok dah perempuan ni, hak tok lakinya cerah ni masa dulu. Masa cerah perempuan ni boleh tengok. Naik saksi. Yang masalah tu balah tu dia tutup muka. Lepas tu kita tak kenal seorang perempuan mana. Buka muka tengok, buka pun saksi tengok muka dia. Dia dah ni puan ni dah. Boleh. Dia tengok sekadar tu boleh. Lebih pada tu tak boleh. Pada tengok dah tengok pula tak boleh pasik tengok sekadar memang puan ni dah hak dulunya. Saya masa dia balah dulu. Dah dengan seorang lelaki, seorang suami dia cerah dia ni dah hak saya tengok. Boleh. Tu boleh tengok sekadar untuk naik saksi boleh. Dan berlajat maknanya boleh juga atas badannya berjual beli. Maknanya tengok kerana belajar. Kita ngaji ke ustazah. Ada ustazah kita masalah ataupun anak murid kita orang puan masalah. Boleh tengok. Tapi dengan syarat ketiadaan mahramnya, dengan syarat ketiadaan mahramnya yang tahu. Mana boleh kalau kita nak belajar sama puan, kita nak belajar sama lelaki boleh. Syaratnya mahram dia tak panah. Bab tu. Tak panah dia ni tak tahu ilmu tu. Bab tu lah. Kalau nak belajar bab apa dia masalah? Bab jual beli masalah. Waris dia tak panah. Dia nak nego, tiba orang apalah nak nego, wajib belajar bab nego. Tu nak belajar bab tu, kalau tak nego tak wajib belajar. Nak nikah masalah. Apalah nak nikah, nak belajar bab nikah, tiba-tibanya waris dia mahram dia tak panah. Dia pergi ngaji dengan Tok Imam, pergi ngaji dengan Tok Bila, pergi ngaji dengan ustaz masalah. Boleh tak? Boleh.
Lepas tu apabila ngaji boleh dah tengok dia tengok mari tengok sekadar tu. Tapi bagi ustaz tu tengok tu masalah hak dia tu tengok. Pak dia tengok pak dengar saja tak dia nak tengok kan dia. Tak tengok dengan mulut kecil biasa orang. Tapi syaratnya mahram dia tak tahu tak pandai. Kalau ada mahram pandai tak boleh ke? Atau mahram pandai tapi mahram tak hadir tu boleh ke? Mahram pandai tapi duduk luar. Mahram pandai tapi nya lah sibuk tak ada nak ngajar masalah. Duk nego semua tak ada masalah. Tapi zamilan ni payahlah. Sebab zamilan ni boleh kita tengok dalam video boleh tengok. Ada hantar video lagi ngajar-ngajar hantar video lagi. Itu dia. Nanti tengoklah kalau mahram dia tak pandai ngajarlah sini. Bab-bab tu. Bab hak dia belajar tu. Dan ketirian bersunyi syarat yang ketiga boleh. Syarat pertama maknanya syarat yang pertama adalah tak adanya mahram dia hak pandai hak tahu dan ketirian bersunyi pada suatu khalwat, satu bilik khalwat. Ada jangan. Mana jangan ngaji sama seorang. Tak boleh. Duk bilik sama seorang ni bahaya ni. Fitnah. Ni berlakunya fitnah ni. Tu. Kita tengok kalau anak murid hak comel je yang ngajar khalwat dua orang tak boleh haram. Ada tak boleh. Nak ngajar ramai-ramai mari. Tak jangan itu je terbuka bang. Jangan duk bilik dua orang suka jahat walaupun kita tak buat jahat tapi orang suka jahat. Ni panggil adab orang Islam. Berbeza dengan kafir. Kafir pun duduk bilik dua orang. Tak kalau duduk sekali yatim mari pun tok laki tak boleh nak tuduh. Jangan tuduh suka jahat orang. Suka jahat orang membuat perkara yang orang tuduh jahat. Panggil mazinah. Ada kita buat satu sebab yang bi orang tuduh tu nampak suka jahat. Tu salah kita. Sebab tu jangan kita duduk situ. Sebab tu nak gimana kita nak ada mahram duduk sekali apa semua tu umat Islam. Dia mau nak tuduh kita tak boleh kerana ada saksi, kerana adanya mahram. Tapi kalau duduk dua orang nak tuduh kita, ada kita marah-marah kerana kita sendiri yang buat sebab tu. Jangan tu. Jangan berkhulwat dua orang duduk ngajar dua orang nyata. Mari gitu tak boleh. Allah dah. Ni kalau anak murid jangan anak murid comel agak gitu. Habis dan harus bagi suami memandang akan sekalian badan isterinya. Boleh. Tok laki nak tengok semua badan. Boleh. Tu hak mana hak bunyi hak isteri ni? Isteri yang bukan dalam iddah tu. Kalau iddah alih mana iddah ya syirah. Syirah dah mana tak butuh lagi dalam masa iddah. Tak lagi tengok tu. Tu separuh bini, separuh bukan bini dah. Tu nak tengok boleh rojak. Rojak nak tengok boleh rojak dulu. Tengok semua badan, semua. Tengok. Awal semua mana ambil badannya hujung kaki sampai hujung rambut. Tengok dah nak tengok tu. Haruh. Mana tidak haram dah. Tetapi makruh ia suami tu memandang kepada farajnya kemaluan dia tak boleh. Tengok kemaluan dia hukumnya makruh. Kerana gelak hati kan dia tu kita ada. Dah buat pada hati. Haruh. Dan di dalamnya maknanya kalau tengok di dalamnya mana hak sebelah dalam. Di dalam mana yang sebelah dalamnya tu dalam farajnya faraj perempuan isteri terlebih sangat maknanya lebih teruk lagi lah. Ini nasbah apa? Nasbah makruh. Teruk lagi lah tengok hak luar pun makruh dah. Biar aula kalau tengok hak dalam habis. Tengok jikalau ketika jimuk sekalipun. Makna walaupun duk ketika jimuk sekalipun hukumnya makruh. Sekalipun mana makruh tidak harus dah. Maknanya ketika ada subuh duk sekali ada berkumpul sekalipun hukumnya makruh. Dan demikian lagi memandang faraj dirinya tengok kemaluan diri sekalipun hukumnya makruh juga. Dia makruh juga. Dan demikian lagi mana makruh juga apa dia memandang faraj dirinya tengok hak bagai sendiri. Ada buka seluar buka tengok hak diri. Tak boleh. Makruh juga tu. Hak diri memang makruh. Tapi kata makruh tu dengan ketiadaan hajat. Tak ada hajat tu makruh tu. Iaitu memandang dengan tak ada hajat tu makruh. Hukumnya tidak haram dak. Tengok hak bagi sendiri. Kalau hajat tak apa. Hajat nak tengok guna ada gapo ketik ni. Tak apa. Tak. Tengok bekak, tengok tu dia hak boleh. Kalau hajat boleh. Habis mas'alatun haram berguling dua orang laki-laki atau dua orang perempuan yang bertelanjang keduanya dia dalam kain yang satu. Ni tak boleh. Satu kain selimut duduk sama laki-laki hendak sain duduk sekali. Duduk guling gi mari. Berguling dah gi mari. Laki puas sama dah. Kalau laki sama puas tu tak boleh tu.
Tu memang hak asal dah. Hak ni mana laki sama laki, puai sama puai. Duk guling telannya kedua sama-sama telannya. Tu hukumnya haram. Di situ hukum haram. Jikalau tiada bersentuh, mana walaupun tak sentuh sekalipun, tak ada sentuh. Tapi hak telannya tak ada sentuh pun duk guling satu sekali selimut, kali semut besar. Ada guling syara dia ni kali tapi selimut yang sama. Ada lanya sama lanya. Tak ada sentuh kulit sama kulit pun hak ni guling cara ni, hak ni guling. Morak guling sini mana duduk tidur tu. Morak guling sini tak nanti gini, guling duduk tidur dalam tu pakai baju. Hak panas ke? Cak pakai habis, hak ni bacak pakai habis. Tu suku satu bilik. Satu selimut. Tu haram dah. Selimut sekali telannya haram. Kalunya tak telannya tak apa. Hak ni pakai pakaian, dia pakai pakaian tak masalah. Tidur sekali. Banyak budak-budak tahfiz ya. Duk tidur sekali satu katil apa semua tu boleh. Kalau telannya hukumnya tak boleh. Morak telannya sini mana buka aurat. Ada buka aurat pakai saya tak telannya pakai seluar pendek. Tu ya dah tu. Dah telannya mana buka aurat. Guling tak akhir dah. Walaupun tak sentuh atau ada ia seorang tu serta bapaknya atau ibunya, ibu bagi seorang tu sekali pun tak boleh. Mak pak dia ada sekali. Mana tidur sekali mak pak dia, mana atau ada ianya berselimut tu boleh ke? Atau ada ia berguling pun boleh. Berguling mana berselimut. Berat sini mana tidur lah. Berguling sini mana kini apa dia tidur. Guling sini mana buku ni guling gelek gitu lah. Guling maknanya lah tidur. Mana tidur sekali. Walaupun serta bapaknya atau ibunya. Ayah dia ya, mak dia tak boleh ke? Tidur dengan maknya, tidur dengan pak tak boleh. Tu tak boleh tu. Sekalipun hukumnya tak boleh mak pun tak boleh. Sekarang Nabi kan, Nabi hajar dah. So becekkan kalau tok laki dengan bini tak apa, ni biasa anak dengan mak tu. Tak boleh tidur sekali ingat. Anak perempuan, anak besar dah. Tak tidur kain selimut sekali tak boleh. Anak perempuan tidur satu kain selimut. Buka aurat tak boleh. Dah tak boleh. Sama adik-beradik tak boleh. Mana sama pak pun tak boleh, samanya ibu pun tak boleh, min babi aula adik-beradik. Min babi aula adik-beradik, min babi aula tak boleh. Adik dia ni, adik puai aku ni tak boleh. Dah tak boleh. Adik laki aku ni tak boleh. Dekat nak tidur adik laki tak boleh. Hak balik dah lah. Hak besar dah. Tu tak boleh. Walaupun duduk sekali dengan mak pak pun tak boleh dah. Kerana Nabi hajar dah bosnya. Suruh ada dah umur 7 tahun kita hajar adak dia. Hajar dia umur 10 tahun no piak dah. No rote dah. Lepas tu Nabi katanya fariku bainahuma tu. Maknanya beceklah kamu di antara tu anak-anak kamu tu. Anak laki perempuan tu ialah becek tidur suku dah. Bilik no duduk suku dah. Tu kalau sakat bilik sekali tu tak apa lagi, tapi selimut tu no suku dah. Dah dia asingkan tidur bilik kain selimut apa no suku dah. Habis tak boleh lah. Kita tak. Kita adik-adik duduk sekali. Sekadar tak tidur tak apa. Sekadar duduk selimut sekali tapi tak tidur tak apa lagi. Sekadar tu ada mahram ada apa tu. Tapi hal ni masalah duduk telanjang, mana buka aurat tu tak boleh. Kalau buat khalwat tak apa. Kalau khalwat duduk bilik sekali tak masalah. Duduk bilik dua orang, adik-beradik, adik laki, adik perempuan, mak dengan anak, pak dengan anak masalah. Tak apa, duduk bilik sekali tak masalah. Tapi duduk selimut sekali tu tak boleh. Selimut sekali tak boleh kerana syaitan panas. Takut-takut ni duk ingat tak bini dia. Masalah. Ada. Hak ni pun ingat tok laki dia, masalah. Sebab tu jangan. Kalau sekadarnya khalwat, sekadar duduk bilik tak apa, tak masalah. Boleh. Adapun yang sunat habis, dan adapun yang mana adapun perkara yang sunat. Jadi yang disunatkan pada berkahwin itu amat banyak khabar. Banyak sangat. Maka setengah daripadanya amat banyak tu, hak banyak-banyak sani, hak tengah di antaranya gapo dia? Dia dahulukan meminang hanotina dulu. Ada. Daripadanya ni berkahwin, mana daripadanya akad nikah. Murah kahwin sini mana akad nikah. Mana pindah tunang tu bila? Maminang tunang daripada maknanya dahulu daripada. Tak lupa padanya dahulu. Dahulu maminang kan daripada berkahwinnya sebelum pada berkahwin. Sebelum akad nikah nak tunai dulu. Ini sunat. Masuk tunai masuk dengan wali dia dah. Tunai nak masuk dengan wali dia. Kalau dia ada wali. Nak tunai dengan siapa? Tina tak adi. Tunai dengan wali dia. Ada? Tunai tu dengan wali dia. Wali dia nak tunai. Dia saya tunai syahadah dengan apa ya? Tak adi. Tunai dengan wali dia.
Mana sunat dulu tunai. Maka sunat ia seorang lelaki tadi meminang akan perempuan bila jika sunyi daripada isteri. Dah. Jika sunyi daripada isteri orang tu. Mana jika sunyi ia perempuan tu. Sunat kita tunai puai tadi bila jika sunyi jadi sunyi ia puai tu. Sunyi daripada isteri orang, mana sunyi padanya jadi isteri orang. Sunyi pada isteri orang, mana sunyi padanya dia tu jadi isteri orang, bukan bini orang. Boleh. Kalau dia tu ialah bukan bini orang, sunat kita tunai. Kalau tahulah bini orang, haram. Ada apa mu ceratok laki mu lah aku nikah mu. Ada gitu tunai, tak boleh haram. Ataupun tu ada cerai, ada anak mu ngatok laki dia tu. Nikah dengan aku pula haram. Tunai orang, mana bini orang tak boleh. Hak kata sunat tu ialah jangan bini orang. Hak kita tahu, kalau tak tahu lain cerita. Kita tak tahu. Ingat katanya dia kosong dah, dia wayak kita. Tiba-tiba dia bini orang. Itu lain. Itu bak balah lah. Itu bak balah pula. Bak dakwa, bak saksi apa semua. Dan iddah orang lain. Dan pula mana sunyi. Daripada iddah orang lain. Dah. Jadi bini orang dan juga iddah orang. Iddah orang maknanya cerai ada. Tapi masihnya belum lagi habis iddah. Cerai ada. Ini apalah seorang tu perempuan kita tahu dah. Dia sekarang dengan tok laki dia. So putus tok laki dia tapi iddah belum habis lagi. Iddah maknanya masa tunggu untuk nikah yang lain. Ada iddah mana masa. Mana masa untuk tunggu nikah yang lain panggil iddah. Maka iddah tu ada berbeza lah. Iddah cerai, iddah wafat. Ada kalau tok laki mati tu berapa bulan, 4 bulan 10 hari. Kalau tok laki cerai tu 3 kali suci. Kalau nya masih maginya uzur lagi. Kalau perempuan tu masih ada haid lagi, ada bahawanya kalau tok laki cerai 3 kali suci. Maka 3 kali suci saat ni adalah mazhab kita Syafi'i kecualinya Hanafi. Hanafi 3 kali haid. Iddah dia 3 kali haid. 3 kali mari haid habis iddah dah. Mazhab kita tak 3 kali suci, lama sikit. 3 kali suci. Maka apabila perempuan tu dalam iddah orang, hari kita pergi tunai. Kita tahulah tok laki dia cerai tapi tak beriddah baru sebulan je. Ada baru sebulan, 2 bulan tak leh. Pergi tunai hari. Hak sunatnya jangan dalam iddah orang lain. Kerana boleh jadi tok laki dia rujuk balik. Ada kerana tok laki dia boleh rujuk balik. Mari minta rujuk semula, baik semula, tu semula. Sebab tu kalau dalam iddah jangan. Bahkannya sunat bagi puai hak dalam iddah tu sunat jangak. Sunat makan supaya tok laki dia rujuk balik. Kalau hak nak baik dah, kalau hak nak baik tu sunat. Bini duk saya lagi tapi tok laki masalah sikit sunat jangak supaya bini tok laki dia mari rujuk semula. Tapi kalau puai tu yang tak sah, nak jangak apa? Jangak apa? Ya tak sah, memang tak sah laki tu. Lepas tu adanya masalah ni, ada cerita tadi dah. Jata gini, hak jatih tu saya ke bini. Dua tok laki bini tu tak ada masalah, tapi ni masalah mak dara. Mak dara tu cocok gini, cocok gitu. Akhirnya cerai. Ada apabila cerai tu maknanya tiba-tiba nyesal, mari nak baik semula. Nak baik semula, hak bini dia tu habis iddah lama dah. Lepas tu gitu negara lain dah, haram tu. Royak ke tok ngulu. Dia tok ngulu. Ha ni berlaku di kampung saya ni. Dah. Waris sendiri, ya royak tadi. Maka mari royak ke tok ngulu mari royak tak ginilah. Ada ya minta maaf lah gini. Sebutlah ada. Gini mai. Tak boleh haram kerana boleh tunai orang dah. Ada. Apalah tunai orang pun haram tapi yang ni tak apa lagi depan lagi. Bini orang atau iddah orang atau tunai orang haram. Tunai orang dah haram. Jadi bini orang atau dalam iddah orang tak boleh haram. Nak masuk tunai. Kecuali kita tak tahu. Tak, dia mana masuk tunai dah, dia timur dah. Dia kena syiak dah kita pergi. Tak boleh. Ada tak ada pola cerai dia dah putus dia. Ni banyak kita berlaku lah ni. Haram hukumnya. Kita nikah pun tak berkat. Ada ambil hak orang. Memang kita tanya tu kasih dia gila dia. Biarlah cari lain pula. Baru nak bekerja jodoh kita. Mana pola dia dalam iddah orang lain, haram kita nak tunai, tak boleh dah. Ada apa yang kita tahulah. Ada tahu katanya dah tu dalam iddah lagi. Jangan tunggu dulu. Nak tunai tanya dulu. Awak habis iddah dah ke? Tanya dulu. Tak habis lagi tunggu dulu. Jangan kecek ke apa ni? Ada. Nak kecek sini tak boleh dah. Nak kecek soreh tak boleh dah. Itu dia. Lepas lagi lah akan sebut disorehkan jika tu. Dan jangan sudah ia pinang orang lain ni. Jangan sudahnya ditunai orang dah. Sudah ia perempuan tu ditunai orang dah. Tu tunang mana? Yang sudah diterimanya, jadi terima oleh walinya. Wali dah terima dah. Apabila tunai saat ni wali terima, puai tu memang terima lama dah. Macam sign kedua tu, gap dua tu. Kalau gap tu ya tak apa dah, hampir masuk tunai tengok wali terima tak terima.
Kalau wali tak terima, tak jadi tunai lagi. Dua tu ialah sai, dua tu ialah kasih dia mari. Dia kasih dua tu. Dia kasih dah ada gawe dah. Apalah ada gawe dah, tapi wali tak terima. Kita boleh masuk metak, boleh tak apa. Sebab tu sini diterima jadi oleh walinya. Nak kayak gitu. Mana oleh wali dia. Apalah wali tu dah terima, kita nak masuk pula tak boleh dah. Puwe tu gawe kita masalah. Tapi orang lain masuk tunai. Masuk tunai dah, habis dah. Dah kita dah main gawe lama dah. Gawe, tiba-tiba dengar tak orang lain masuk metak. Masuk metak tu boleh dah. Kita nak masuk metak, ni gawe aku ni tak boleh. Gawe tak ada berhak. Ada? Kalau gawe kita dah tunai orang tak boleh. Haram hukumnya. Tak boleh. Apabila wali dia dah terima, tak boleh. Tunai orang tak boleh. Ni masalah. Kita tahu dia ada gawe tak masalah. Oh, tahu ni budak ni ada gawe dah ni tak apa. Boleh masuk tunai. Kerana apa? Kerana dia tu belum lagi ditimukan oleh wali tu. Kalau wali dah terima, kita tak boleh dah. Sama gawe dia ke tak gawe dia ke tak boleh dah. Ni gawe aku ni, aku nak masuk tak boleh dah kerana hak orang dah. Nak tunggu dulu tunggu putus dulu. Tunggu kau apanya nanti batal ke? Tu tunggu. Tapi jangan kita minta, jangan kita buat perangai, masalah. Ada, mana tak boleh ada apabila dia tu sudah tunai orang dah. Tunai tapi syaratnya tunai yang sudah diterima oleh wali dia. Kalau serakat tunai mulut saja wali tak tahu apa lagi tak apa. Ada masalah. Tapi masalahnya banyak sain duk raya. Kalau jadi gawe dah budak ada gawe dah tak sah lah. Ada kecuali kita banyak sabar, kita panah ni panah tu tak apa pula. Kalau dia ada gawe masalah. Kita pergi nikah tu mak dia mak pak dia kita. Tapi dia tu ada gawe lain, tak senang kita. Nak boleh kalau dia tu kasih kita lama. Kecuali perempuan yang solihah. Solihah je dengan mak pak dia memang ada gawe tapi dia tak mak pak dia tak apa. Tak dia duk ingat hanu pun tapi dia tak buat benda jahat tu tak apa. Kalau solihah tak apa. Kalau dak sakit kepala kita. Ada duk geno, duk jalan sekali tu paling muka tengok orang tu. Kita tak lelaki dak buat tu dah ya dak. Ada. Salah. Kalau boleh tengok dulu ya ada gawe tak ada. Tapi zaman hari ni nak cari tak ada gawe mana. Sebab tu gawe nak tengok pula. Dia ada gawe tu mana gawe setara mana. Kalau sekadar gawe sign, kau dah kasih itu tak apa lagi. Sebab tu setengah orang tu banyak berjumpa tu. Ni ada kasih hak jati tu. Kasih gini tapi kasih tak kuat. Dia boleh putus. Kalau hang sampai gila dah nak bunuh diri dah. Yang mak dia dah kalau saya tak nikah dengan dia saya lari dah. Saya nak bunuh diri tu tak sah dah. Pasal kau gila sungguh dah tu tak payah dah. Cari lain dah. Cari lain. Kerana apa? Kerana bahawasanya kita duduk tak sini. Kalau sekadar dia kasih biasa kita manusia ni kita kasih puai lain pun tapi nikah lain boleh. Tak maksud kita kasih ada kasih tina lain tapi kita boleh putus tak masalah. Kerana sekadar kasih tu dia boleh putus. Tapi siapa gila tu masalah. Nak panah-panah hati dah. Alah ni jangan nak tengok orang ni. Ada. Habis dan tiada harus dia sorehkan kami. Tidak harus mana haram dia sorehkan sebut nyata-nyata soreh. Sebut nyata lalu dah. Soreh pun jenis soreh pada sebut terai-terai pada sebut nak tunai. Ada. Tak apalah aku nak tunai mung. Tu soreh. Ada hari kalau sini-sini tak apa. Mana diharamkan disorehkan disebut nyata-nyata terai-terai. Ini terai apa? Disorehkan tunang. Soreh jenis sorehatan tunang tu. Soreh lah. Sebut soreh lah. Tunai. Bila jika ada ia perempuan tu dia dalam iddah bain dalam bain mana putus. Bain mana putus dah. Dalam iddah bain dah. Iddah putus dah. Iaitu iddah bain kubra. Atau bain sugra sama ke? Itulah iddah. Mana dia dah iddah tapi iddah bain dah. Iddah putus bukan iddah rajak dah. Iddah ada dua. Iddah atau bain ada dua. Bain sugra, bain kubra. Bain sugra ni maknanya putus tapi boleh nikah semula. Putus boleh nikah semula. Contoh katanya dia talak satu. Apabila dia talak satu, makanya ilahnya habis iddah. Tu bain dah panggil. Tapi bain sugra boleh rajak balik. Bain kubra ni tak boleh talak, tak boleh rajak balik dah. Talak 3 dah masalah. Bain kubra. Tu bain kubra dah. Tak bain kubra dah. Ataupun ilahnya zihar. Kalau zihar tu bahasanya ilahnya bain kubra kan. Putus dah. Talak sahnya tapi dia supah li'an. Bukan zihar, supah li'an. Salah. Malah supah li'an. Apabila supah li'an tu habis dah. Dunia akhirah tak boleh jumpa dua ni. Supah li'an tu jatuhnya tok laki tuduh ke bini dia zina. Ada apabila tok laki ada mari orang royak bisik katanya tu bini modok zina gini. Dia percaya lalu dah. Jangan percaya lalu, tengok dulu. Jangan tak percaya. No, tengok dulu. Orang mari bisik tok bini mah pegangan gini dah royak kita. Kita terima kasih tak apalah. Kita nak tunggu tengok,
Jangan tak terima dan jangan terima selalu. Kenapa mu zina gini? Jangan, tunggu dulu. Ada no saksi cukup pak orang. Tiba-tiba kalau tuduh perempuan itu zina, maka hukum dia lah no atas dia. Syarat tu tuduh orang zina, hukum tuduh zina no piak. Ada apalah hukum no piak, maka dia tu dia nak lepas no supah lian. Kalau ada anak boleh pula menafikan anak. Tapi anak bolehnya ialah isbat balik, bolehnya tu hubung balik. Boleh ambil balik. Dia tanya, kalau tok lelaki tuduh bini zina, tak ada saksi cukup. Kalau ada saksi, tak nak supah lah. Tak ada saksi masalahnya. Ini berlakunya seorang sahabat. Seorang sahabat dia nampak bini dia dah berlaku zina. Dok Maiz. Nampak bini dia berzina dengan jantan lain. Apabila berzina dengan jantan lain, mari royak Rasulullah. Dia seorang yang nampak, tak ada saksi. Maka royak ke Rasulullah, Rasulullah katanya, ada. Rasulullah paling muka katanya, barangkali dia peluk-peluk aja. Tak, Rasulullah dia zina semua. Satu lagi mana cerita tak ya tu Maiz mana dia zina dengan aku Rasulullah. Jadi zina sendiri ngaku Rasulullah. Rasulullahnya tak terima lah. Tapi akhirnya apabila dia ngaku 4 kali tu Rasulullah terima kan. Nak hukum kan. Sahabat dia takut. Apabila berlaku tu takut pergi ngaku Rasulullah. Hak ni tak. Jadi jumpa Rasulullah katanya seorang sahabat lain tak ingat nama dia. Lepas tu dia nampak bini dia zina, dia tanya Rasulullah, bini saya zina ni. Rasulullah tak terima. Ada mana Rasulullah tanya? Adakah hak tadi Maiz tu dia mengaku dia zina, dia sendiri yang mengaku zina. Ini tak. Dia nampak bini dia zina, tiba-tiba dia pergi tu ayat Rasulullah. Rasulullahnya alaikum bil bayyinah. Ada atau alaika bil bayyinah abil zahri alik. Maknanya lazim atahmu kena cari saksi 4 orang. Kata bini mu zina. Ataupun kamu nak piak di belakang kamu. Mana kalau kamu tak ada saksi, mung tuduh bini mu zina no rote. Tuduh 80 rote. Tuduh orang zina tak ada saksi cukup, ingat molek 3 orang nampaknya, tak cukup 4 orang jangan. Atau puas 10 orang. Orang perempuan 10 orang tengok orang puas tu zina, memang tengok zina tu. 10 orang. Mari ayat kita ataupun perempuan tu pergi. Perempuan zina, no rote. 10 orang tak jadi, 100 orang tak jadi puas. Ada tengok memang 100 orang ramai saya tengok ni. 100 orang masalahnya. Mazhab kita lah. Ada apa lagi tu maknanya dia tak boleh no rote, 80 rote no tuduh orang tu. Tu zina ke? Sebab berlaku zaman Imam Malik ke? Zaman Imam Malik tu pernah toke mandi. Ada dia mandi dia ada tepuh dia katak pung mayat tu. Ni hak pesing malu hab zina ni gitu. Ada apabila tuduh gitu zina, dia tahu perempuan ni perangai gini, apabila mandi lekat tangan dia kemaluan tu. Ni kemaluan ni hak zina, pak lekat tu habis lekat situ. Apabila lekat situ tak boleh nak cabut tak boleh. Bapak ke mana? Kita tanya setengah ulama, lagu mana cara dia? Jata setengah ulama katanya nak kemaluan puas. Ada sebab mata tu maluan mayat tu. Dia mulai tak boleh kerana menyakitikan mayat tak boleh haram. Kalau tu nak kat tangan orang hidup tak boleh ke? Kita. Awak guna hani kata gini, akhirnya jumpa Imam Malik kata gini dah. Tak pergi piak dia 80 kata. Imam Malik lagi. Tak. Piak 80 kata, bawa cukup 80 kata, lucu lalu. Kerana tuduh zina. Ada kalau tok laki tuduh zina ke bini dia walaupun nampak sendiri. Mana ibarat tuduh zina adalah dengan tak ada saksi cukup. Saya bukan tuduh ni memang saksi cukup. Maka Rasulullah katanya, mung tu no ada saksi ataupun mung no kata dah. Lepas tu dia katanya, Allah tidak mengecewakan hati orang yang beriman yang sungguh yang betul. Makanya apalagi tu maknanya orang yatim ni tok laki ni akan kena dah. Nak piak dah, kerana saksi tak ada. Lepas tu nak piak guna beri yang betul. Maka akhirnya Tuhan turunkan ayat li'an, supah li'an. Tak supah li'an itunya orang suami yang tuduh bini zina tak ada saksi cukup 4 orang. Makanya nak lepas pada kena piak sini dia kena supah. Wallahi perempuan ni ada ayat Quran bahwa satu anna laknatullah alaihi apa semua ayat Quran. Maka bahasanya ilahnya disebut wallahi bahasanya apa yang aku katanya adalah benar dan perempuan itu adalah bohong. Perempuan dia tak ngaku sah dah, dia kata tak saya tak zina kerana tak cukup saksi 4 orang. Tak saya tak ada zina. Dah maka ayat tu kata zina, makanya kena supah. Awal supah cukup 4 orang, 4 kali yang kelima nak katanya laknatullah. Bahasanya laknat tu di atasku kalau sekiranya aku bohong. Apa gini-gini dia supah itu. Pastunya apabila supah cukup dah, kalau ada anak boleh nafi. Anak ini bukan anak saya, boleh nafi. Tapi anak selepas tu boleh pergi hubung balik. Oh, masa dulu saya salah. Sebenarnya anak ni anak saya. Boleh balik. Anak tak apa. Supah li'an bolehnya ngaku balik. Mana boleh jadi anak balik. Boleh mari ke saka mula dah.
Lepas tu apa lagi tu mana no rotel di atas puai dah. Kalau untuk laki supah lian dah. Mana no piak. Lepas tu perempuan nak lepas gak no supah lian ke. Lepas tu yang kali yang kedua pun sama dah. Laknat di atasku kalau sekarang aku bohong. Ada dan gini kalau dia tu benar gini. Maka dua tu bercerai. Dunia akhirah supah lian, dunia akhirah dah. Tu panggil bain kubra gak. Insya-Allah ba'd Allah dah insya-Allah. Sampai lagi. Maknanya apabilanya ialah dia tu ilahnya dak bukan dalam iddah bain, mana dia tu adanya dalam iddah bain, mana dia sorehkan jika ada ia pernah dalam iddah bain, jadi bain kubra. Dia tanya tidak harus haram juga. Mana tidak harus, mana haram, dia sorehkan tunang jika ia dalam iddah ada iddah bain, dalam iddah lagi iddah bain. Iddah talak 3 masalah, tapi tak habis iddah lagi haram. Kalau habis iddah tak apalah. Iddah bain dah putus dah masalah dua ni. Tapi dalam iddah lagi tunggu lagi. Dah apalah tunggu lagi, maka jangan dalam iddah tu haram. Lepas tu nombor 3 bawahnya tu qauluhu sorehkan, dia ni dikhandaki dengan soreh itu barang yang memutuskan dengan gemar pada berkahwin. Itu makna soreh. Soreh sini maknanya barang mana lafaz. Barang mana lafaz sebut yang memutuskan, yang jelas, yang mutus jelas dengan gemar, dengan suka pada berkahwin. Misal guna seperti dia katakan apabila selesai iddah kamu berkahwin ada ini berkahwinkan diku adakan dikau ini aku kahwinnya tak apalah mu habis iddah aku nikahmu. Tu tak boleh haram. Hak perempuan tu lah iddah bain. Ada kalau iddah tu raj'i itu hak lepas dah tadi. Sani ke dan iddah orang lain tu iddah raj'i. Tu haram dah. Hak ni dalam iddah bain mu haram juga. Tapi soreh tu haram. Kalau iddah raj'i sindir pun tak boleh. Dalam iddah raj'i, dalam iddah boleh rajak balik, soreh pun tak boleh, ta'rid pun mana sindir pun tak boleh. Tapi kalau iddah bain, soreh tak boleh. Kalau nya sindir boleh. Itu berbeza dia. Kalau iddah bain, hak putus dah tok laki suami tu. Tapi dalam iddah lagi belum habis masa lagi. Maka masa tu hak soreh tu haram. Tak apalah mu habis iddah aku nikahmu. Tak sah gusilah mu. Nampak bini tu, nampak tina tu duk gusi, duk serabut tak apalah, mu habis iddah aku nikah lalu. Tak boleh masa tu. Tunggu dulu. Jangan fikir apa lagi. Haram. Dan demikian lagi ini syarat khilaf. Tiada mana tiada ta'rid bagi raj'iyah, tiada mana tiada harus. Tidak harus ta'rid. Ta'rid mana sindir. Tiada mana tidak harus ta'rid maknanya sebab apa kita tahu sini tidak harus ke tidak harus. Kita tengok sini jawapan. Dan demikian lagi sebut apa? Sebut jawapan dan tiada harus. Ada. Tu cara ibarat kita. Dia bercampur ke kecik pihak tu makruh, ni haram tapi ni dah pecah bahare dah. Mana demikian hari juga tiada jenis tiadanya harus, mana haram, ta'rid mana disindir. Sini kecik tidak soreh dah. Oh, lepas ni tak apalah. Ada. Aku nak pera kamu masalahnya. Tu sini. Mu habis iddah tak apalah aku nak pera kamu. Mai hidup mu aku dah. Ada anak mung aku jaga belakang. Tu sini. Mana sini padanya ialah nak nikah. Tu sindir. Sini mana tidak soreh dah. Sindiran. Mana bercakap dengan tidak soreh. Mana tidak harus juga ta'rid bila bagi raj'iyah, mana bagi perempuan raj'iyah. Kalau raj'iyah adalah haram. Ia masih boleh rajak balik. Apabila masih boleh rajak balik, hukumnya kalau sini hukumnya haram. Tu raj'iyah. Tu mana haram juga. Tapi ini kaum muktamad lah. Muktamad adalah kalau dia tu dah boleh rajak balik, kita sini tak boleh. Dia tu ialah bosnya tak habis lagi iddah raj'i. Masih iddah raj'i mana masih adanya 2-3 hari masalah. Ada. Tiba-tiba kita ke sini tak apalah. Dah mung putus ngatok laki mung nanti habis iddah kalau dia tak rajak akunya ambil mung pera. Mung pera lah aku pun duk sore sejuk juga. Sini gitu tak boleh haram. Kerana dia dah raj'i, dah masih boleh tok laki dah rajak balik. Kalau sore hari lama dah. Kalau sore ada raj'i tu hari dah. Kalau sini tu pun hari juga tapi pendapat muktamad. Tak sebab dia mikir lagi. Tetapi harus ta'rid dalam iddah wafat. Iddah wafat tak apa. Tapi harus mana harus ta'rid. Harus pun harus sindiran nak tunai dia dalam iddah wafat tok laki. Dia baik tok laki tu mati dah. Maknanya 4 bulan 10 hari. Kalau tidak mengandung lah. Kalau mengandung maknanya siapanya beranak. Kalau bini tu ialah yang mengandung masih ada anak dalam perut tu tok laki mati ke masalah maka dah beranak dah. Kalau tu maknanya apabila tok laki wafat, tok laki mati, makanya kita sini boleh tak apalah nanti awak ambil iddah, aku dak nak pera mung, nak pera ni jangan soreh, jangan nak tunai, nak pera lah.
Kita boleh paksain dah, ada. Kita boleh duduk sekali dah ataupun beralih mari duduk rumah aku. Sini-sini gitu. Itu hukumnya adalah haruh tak apa kalau iddah wafat. Dan iddah bain pun boleh juga. Kalau iddah bain boleh sini sani-sani ke. Tiada harus disorehkan jika ada ia dalam iddah bain. Maknanya kalau sindir tak apa. Kalau sindir tak apa. Maknanya kalau iddah bain tapi sindiran boleh. Tu yang utama. Bain dah dua tu, putus dah dua tu kita sindir sini boleh. Tak apalah, mung tunggu habis iddah dulu. Asal aku sini lah. Aku jagalah mung tu. Sekadar sore boleh aku nak pera. Masalah. Sakat sore tu tak ada masalah dah aku pera pun hidup. Ataupun akad sekadar mung 2-3 anak mung tu tak apa aku nak pera boleh. Masalah. Tu sini-sini tu ialah boleh bila apabila iddah bain. Kalau iddah raj'i tak boleh. Walaupun iddah raj'i walaupun sini pun tak boleh. Soreh min babi aula. Soreh hara sini-sini pun tak boleh. Habis. Dan haram meminang atas pinang orang yang lain yang sudah ditimanya simo perempuan ini oleh wali dia. Mana haram tunang atas tunang ni? Ada. Tunang atas tunang, mana tunang mudarat lah atas. Dia mau tunai dah, kita pergi tunai pula tak boleh. Tahu tunai orang dah, yang masuk. Tak tahu lain. Lepas tu boleh. Melainkan dengan izin bagi orang lain tu. Izinnya orang lain tak apa. Kita tahulah saing kita. Saing kita dia tunai dengan puan tu. Lepas tu kita pun mung tunai bila ni? Gawe aku ni. Apa mung tunai? Ada. Aku tak tahu tunai mung. Tak apa ginilah. Kalau mung nak mung gitu tunai dia pula. Dia tunai aku dah tapi tak apa aku izin mung. Mung gitu tunai. Kalau wali dia tak apa ambil aku mung lah. Tak apa boleh. Ada. Ni saing kita masalah. Dia tak tahu gawe kita masalah. Tak tahu ke atau tahu ikutlah. Misalnya aja. Tiba-tiba kita buat apa mung tunai dengan dia ni aku dah main gawe lama dah ni. Gitu tunai mung tak apa ginilah. Kalau rezeki mung boleh kamu lah. Mungkin minta. Masuk minta. Tak apa aku izin. Mung masuk minta dia. Kalau wali dia terima, tu hak mung. Kalau tak terima, hak aku lah. Boleh masuk dah? Boleh tak apa. Boleh. Khidbah panggil. Khidbah alal ghaib hukumnya haram. Kerana apa? Menyakiti. Haram. Sakiti haram. Kalau dia izin tak apa. Izin tak apa. Kadang dia tengok ke. Dia tengok kita orang biasa. Ada orang hina. Itu ni aku tu. Ada. Mu ni bila boleh? Tak ada boleh ke apa. Kadang nak hina kita. Mu masuk tengok. Bila mak pak dia pergi. Kalau we ambil kamu dah. Ada. Dah kita masuk. Boleh kita. Tak apa. Habis mana tu ni orang tak boleh kecuali nak minta izin dia dulu. Dah. Minta izin apa? Izin bagi orang lain tu. Boleh. Tetapi jika tiada berkenan. Tapi jika sungguh pun katanya hukum haram kita tunai atas tunai orang lain. Tetapi jika dia panggil istidrak atau panggil istisna, daripadanya haram tu. Tetapi jika tiada diperkenankan, jadi oleh wali dia atau perempuan tu tak terima lagi, tak ada terima lagi, yang masuk tu ni orang tak terima, masuk dah orang tak terima. Dah kita tahu dah, sayang kita masuk tu ni. Masuk tunai tiba-tiba tak terima lagi. Tak terima. Tak apalah biarlah tu kami nak mesyuarat dulu. Tak terima lagi. Balik pak ada jalan aku ni. Dia tak terima lagi. Kalau kita tahu dah bahawasanya orang tu tak terima lagi, boleh tak? Dia diperkenankan, ditermakan ini oleh wali perempuan tadi dan tiada dia tolakkan tapi tak ada tolak. Ada tolak pun tak, terima pun tak. Dia kata tak apalah kami mesyuarat dulu, kami nanti tu dulu bicara dulu. Berarti tolak pun tak, terima pun tak. Dah tak terima, tak ada tolak. Apa hukum? Tiada haram meminangkan dia, jadi tidak mengharam meminang jadi oleh orang lain. Dia akan perempuan itu tak apa. Kita tahu dah tak terima lagi, ada jalan masuk. Boleh. Kalau tahu orang masuk tunai tapi kita tahu dah bosnya boleh tak terima dan tak tolak lagi. Kalau tolak dah min babi aula lah harlah. Tak boleh kata tak boleh mung mana boleh dengan anak aku. Tu min babi aulanya boleh. Ni dia mau tak tolak, dia mau tak ikat tapi dia mau tak terima. Boleh. Min babi aula kalau dia mau tolak dah, mung tak boleh dah. Anak aku nak ngaji lagi. Masalah dah. Masuk selalu dah kita. Habis. Dan barang siapa menuntut musyawarat pada maminang yang tu lebih tok gusuh likung tu lebih. Dan barang siapa mana sesiapa tok guru, ustaz ke
tok email ke, ada. Sesiapa yang menutup mesyuarat, jadi tutup orang lain untuk mesyuarat. Syarat apa? Syarat pada maminang. Syarat nak tunai lah. Syarat pada tunai, syarat picit. Atau lainnya lain pada minang. Syarat hal lain, bak lain nak menego ke, bak aning, hanu ke, menikah ke. Yang berkehendak berhimpun, yang pun tu maknanya sifat pada barang siapa tu. Barang siapa yang tutup mesyuarat pada tunang dan lain atau lainnya, barang siapa mana? Yang berkehendak. Orang tu yang dia berkehendak berhimpun dengan dia dengan perempuan. Dia kehendak nak berhimpun, nak duduk sekali dengan perempuan tu. Maka wajib disebut. Kejahatannya perempuan tu. Berhimpun mana nak nikah lah. Berhimpun tu. Tak, dia mau mesyuarat. Barang siapa tu tak email masalah. Kita tak email, kita ustaz, kita sign masalah. Tak kira lah. Tak, mari tu ustaz. Saya nak nikah dengan budak ni, nak tunai budak ni, nak nikah budak ni, gimana ni? Baik tak ustaz? Baik tak tu tak email? Ya. Maka kalau dia tahu, orang tu tahu, perangai apa tu wajib nak sebut kejahatan dia. Oh tak sah lah. Ada mung nak nikah, ada mung nak nikah ke tak? Itu atas mung, tapi aku nak rayak soalnya budak ni perangai jalan malam-malam. Nak rayak. Oh malam-malam pukul 12 malam aku klik rumah. Budak tu geno dengan jatuh masalah. Nak sebut wajib nak sebut. Siapa-siapa yang kalau orang tu untuk syarat wajib. Kalau tak tutup sunatnya. Dia tak tutup kita tapi kita tahu perangai tu, sunat kita rayak dia. Ini panggil sunat ngupak. Kalau hak orang minta syarat wajib ngupak. Ini masuk lebat wajib ngupak. Kalau orang tu tak itu sunat kita yang ngupak. Tak, kita tahu budak ni mari mana masuk tunai budak ni nak jatuh nak imuh tu. Masuk apa tunai. Ada, kita bisik. Budak ni perangai ni, tu sunat. Ada. Tapi jangan timah lalu nak tengok pula. Tengok orang tu ialah ada siapa rakyat kitanya, tak ada orang nak puduh puai tu boleh ke? Tapi bagi tu nak rakyat. Orang percaya tak percaya suku. Dan rakyat kita tahulah sayang kita nak tunai budak ni. Mung nak tunai budak ni. Allah mu tak tahu perangai budak ni. Nak rakyat dia. Ada nak rakyat. Kalau mesyuarat wajib, kalau tak mesyuarat kita sunat kita rakyat dia. Ngupak. Ada sunat. Tak sahlah budak ni gini-gini sunat. Lepas tu kalau yang ambil ikut dia dah. Itu cara kita rakyat. Ni masalah kalau siapa-siapa yang ditutupkan, yang dimintakan mesyuarat padanya masalah tunai dan seumpamanya. Tunai ke, nak menega ke, nak bersaing ke. Ada bab-bab tu ialah wajib kalau tahu kejahatan tu. Boleh tak saya nak bersaing budak ni? Oh tak boleh, sahlah budak ni duk isap dadah ni. Nak main dadah nak rakyat. Tu kejahatan ni rakyat. Budak ni gini-gini rakyat. Wajib rakyat, tak rakyat dosa. Wajib ni tak tahu dah. Oh sah-sahnya. Tak sah dah duk menega budak ni atau menega masalah. Lagu mana saya nak menega masyarakat tu buat syarikat dengan demo ni. Oh tak sahlah. Yo ni kalau syarikat dia habis dah mung nak rakyat. Wajib tu. Ngupah ni wajib. Sebab atau lainnya. Tunai pun samalah. Tunai lainnya apa semua tu wajib. Dia sebutkan kejahatannya perempuan tu sebut. Tapi sebut dengan sebenarnya sebab kejahatan tu. Sebut hatulah, jangan sebut lebih. Ada sebut lebih hak ada tu jahat tu. Hak ada mana sebut hatu. Kalau lebih hari rakyat hatu je. Rakyat dia tahu saja. Buat apa? Supaya dapat dia jauhkan berhimpun dengan dia jauhkan yang oleh lelaki tadi dengan dia dengan perempuan itu supaya jauh lah. Pas kalau dia nak juga reda tak apa. Ada dah kali ada. Ada seorang tu pelajar tu dia mau ayat dah tina tu gini-gini tak apalah saya reda dah. Dia dah budak ni jatuh gini-gini tak apa dia reda. Apalah. Kita rakyat suku dia tak ada dia nak didik ke budak ni tak apalah saya tak apa tak masalah. Bagi dia tu tak bagi dia suku bagi kita nak rakyat. Tak boleh ngupak orang ni. Ngupak nak tengok tepat. Yang semua tu ngupak haram. Dah. Hak masih hak kita ni duk takut ngupak hak wajib atau hak sunat. Hak haram tak takut. Hak haram tak takut. Dah. Tu masalah kita. Masuk mesyuarat ke? Saya nak buat budak ni natu ni buat natu gua ni. Ada saya nak jadi natu budak ni. Lepas tu demo ni tak boleh ngupak saya tak boleh ni ngupak. Ngupak lah tak apa buat ni. Ngupak dah. Tapi rakyat hak sebenar. Kalau tidak sebenar dosa ke? Habis. Dan sengahnya sunat mendahulukan. Sengahnya mana sengah daripada hak mak banyak tu. Sengahnya mana sengah daripada amat banyak tadi. Sengahnya jadi sengah amat banyak. Dah jauh dah ni. Sengahnya mana sengah amat banyak sani ke perkara hak sunat tu amat banyak. Setengah daripada amat banyak tadi apa dia? Sunat mendahulukan ada khutbah. Khutbah. Bukannya khidbah, khutbah. Kalau khidbah tunang khutbah.
pidato, ceramah. Sunat khutbah mendahulu daripada meminang sebelum tunai adalah sunat baca khutbah dulu. Sebelum tunai sunat baca khutbah dulu. Seperti dibacanya bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Ni wali tu baca atau orang lain. Sebelum adanya tunai masuk dulu baca. Dah. Buat apa ni mari umur saya ramai-ramai lagu nah. Baca dulu. Ada baca dulu bismillah. Baca dulu. Yang pak saya nak tunai lalu dak. Sebuah ni dulu. Nak masuk tunai no. Sebut dulu. Ni kita dak ni. Tak buat ni. Ustaz lagi sekali dah ustaz pun tak ingat. Nampak kau mana? Ada ustaz pun tak hafal ke? Ustaz pun tak tengok kita dulu masa tak ngapa juga. Tu tulis buku dulu tak? Buat ustaz ke buat gitu mana? Buat gitu tak email tunai masalah tu. Email pun tak ingat ke? Ni sunatnya tak masalah tapi sunat aja. Kalau paling tak ingat pun tak. Bacalah bismillah, alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. Baca dulu khutbah-khutbah tu sikitnya. Baca hal lain tak apa haninya misalnya. Seperti bacanya sunat mana bukan khas ni hal lain lagi boleh. Saya tak ingat khutbah nikah ni. Khutbahnya tu jemaah baca lah. Baca tu harak baca sikit. Ya tak bismillah. Tapi kalau khutbah jemaah tak ada bismillah dah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah. Atau ada usikum wa iyaya bitaqwallah. Tu sunat baca ni. Kemudian katanya pula tambah lagi amma ba' faqad ji'tukum khatiban. Hari kalau arab, kalau jawi ke sebut jawi dah. Kalau kita tak itu amma ba'du, lepas tu sebut jawi lah dulu dah. Sebut jawi kalau dia. Kalau tak ingat Arab baca jawi lah dulu dah. Hak bismillah tu tak apa kita ingat. Selawat Nabi apa semua kita ingat. Baca khutbah khutbah tu. Lepas tu kita amma ba', maka sesungguhnya ada baca sebut jawi. Faqad ji'tukum khatiban karimataka fulanatan. Fulanatan kinah. Sebut gitu. Adapun kemudian itu yang amma ba' selepas itu maka sesungguhnya datang aku, saya datang akan kamu kerana meminang mana khatiban dah hal tu. Hal betul. Bukan kerana hal tu, bukan maf'ul min ajlih. Kalau maf'ul min ajlih maf'ul min ajlih dia bukan wasah. Maf'ul min ajlih jatuhnya ialah libayanil. Tu dia. Maknanya bukannya hal, bukannya wasah. Khatiban tu isim fa'il, maka isim fa'il tu ilahnya bukan wasah, maka wasah bukannya maf'ul min ajli. Maf'ul min mana masdar. Tu. Bayanan ke masalah. Khatiban tu hal tapi Syekh Daud terjemah kerana. Ini bagi terjemah tu bukan Syekh Daud tak tahu i'rab. Tak bukan Syekh Daud tak tahu i'rab tapi bagi terjemah supaya kerana bahasa. Bahasa kita kalau hal kedai tu jadi tak sedap. Mana dia terjemah kerana. Ada terjemah kerana. Mana tujuannya kerana apa? Jadi aku datang kamu hakikat aku khatiban nak tunang. Ada kerana meminang kemuliaan kamu mana perampai hak mulia. Disebut itu. Karimah hak mulia. Bukan nama karimah. Mana sebutnya tu perampai hak mulia. Perampai hak tu hak mana anak kamu yang dikasihi sebutlah. Ada perampai yang dikasihi, yang dimulia. Sebut gitu. Mana nak akad ada derajat dia sebut macam mana. Aku masuk tunai ada tu saya mari jumpa kamu ni tujuan nak tunai anak kami kamu tak ada. Nak tunai anak lembu kamu tak ada. Nak sebut perkara yang maka ada derajat puas tu. Karimah masalah. Ada kami karimah. Sebut gitulah. Jamilah masalah. Mana memuliakan kerana meminangkan kemuliaan bukan kemuliaan perampai yang mulia. Kemuliaan sini mana perampai yang mulia. Karimah bukan kemuliaan kalau karamah kemuliaan maknanya perampai yang mulia daripada kamu tu. Kemuliaan kamu mana perampai yang mulia hak daripada kamu Sianu sebut Sianu lah. Perampai anak kamu hak mulia nama Sianu namanya Zainab ke masalah namanya Fatimah ke masalah sebutlah Sianu tu sebut nama tu Sianu sebut. Kemudian mana selepas itu maka membaca khutbah oleh wali pula wali pun baca. Tak ni maknanya alik-alik orang tu ni. Letine baca hal ni. Lepas tu wali pula sebut juga. Sunat juga sebut dulu pada yang katanya ada seperti dahulunya. Mana sebut pula seperti dahulu tadi lah. Mana sebut tu? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam. Sebut tu. Dahulunya hata ni. Kemudian katanya selepas itu mana kemudian baca itu. Kemudian masa selepas itu selepas baca khutbah tadi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ada sallallahu alaihi wasallam usikum wa nafsi bitaqwallah. Baca tu selepas tu kata pula apa dia? Laistu ni baca Arab kalau Jawi pun tak apa. Laistu bimargubin anka. Terjemahnya tiada aku gemar daripada kamu. Ada laistu mana bukanlah aku gemar daripada kamu angka. Angka mana tidak aku gemar daripada kamu
Mana gemar kamu tu gana? Sebab ingat, madah ragiba yarghabu marghub. Ragib. Ragiba yarghabu rugbah. Ragiba yarghabu rugbatan masdar. Isim fa'il dia ragib. Isim maf'ul dia marghub. Kalau tu maknanya madah ini, madah ragiba ini tengok, selepas ragiba tu ada lafaz daripada an. Kalau lafaz an ragiba maknanya gemar daripada maknanya suka tinggal, an lil matruk. An tu panggil an lil matruki, an hak tinggal. Mana an tinggal mana suka tinggal. Terjemah maknanya tidaklah aku suka tinggal kamu. Mana apa? Bukan aku benci kamu. Bukan aku marah kamu. Tu bukan itu. Lepas tu Syekh terjemah asal. Mana tidak aku gemar daripada apa nama? Mana tidak gemar tinggal kamu. Mana bukan aku benci-mu dak. Aku tak benci. Sebut gitu. Saya tak benci pun. Dah marghubin anka. Ini mek lafaz ni tafaul lah. Kalau sebutnya lastu bi karahat ada. Atau makruhin ada. Dia sebut marghub. Mana supaya dengar pun ialah marghub. Gemar dah. Sebut gitu. Kalunya marghub bi, tu baru kasih. Kalau saya tengok dalam hadis Nabi kan, man ragiba an sunnati, ragiba an sunnati. Siapa-siapa benci sunnah Nabi. Kerana apa? Karenanya suka ke tinggal, kerana an benar tu, mana suka tinggal. Kalau suka tinggal makna apa? Benci. Suka tinggal semua rumah, mana tak suka rumah. Suka tinggal semua bining, mana tak kasih bining. Kalau maknanya tadi mau potongnya, tidak aku benci kamu. Ada, aku tak benci kamu pun. Aku tak benci apa pun. Dah sebut gitulah, saya tak benci pun. Sebut gitu. Jika apa ni? Jika niat ia perkenan. Jika ia niat, tak nampak dia niat. Mana jika ia niat ke tiada? Jika tiada ia perkenankan, mana kalau jika tiada tu, tiada dah. Tak nampak. Jika tiada ia wali tu. Kalau kata sunat kait. Kait sunat katanya lastu bimarghubin anka. Hak kata sunat kata hak tu bila jika tiada ia wali tadi perkenankan, kalau dia tak terima. Kalau dia tak terima sebut tu saya tak adanya bercipu awak. Sebut gitu. Mana bahaya dah. Aku tak adanya apa-apa dengan awak pun, tak ada masalah pun dengan awak. Mung aku tak ada masalah pun, bahaya dah tu. Ya sini-sini dah. Ada lagu mana saya masuk tu ni tu anak pak cik ni. Lepas tu dia pun baca selawat, baca apa sini. Lepas tu dia tanya, aku tak ada apa-apa dengan awak. Tak ada masalah pun, apa dah tu. Mana dia tak timu. Kalau apa dia tak timu, dia tanya, saya tak ada apa-apa dengan awak. Saya tak ada masalah pun, apa dah. Kalau katanya, saya suka awak. Apa bahaya. Ni katanya, saya tak ada apa-apa dengan awak. Mana bahaya dah, dia tak apa-apa nak dah. Ada, nak sebut itu. Mana cara sebut tu, nak pandang. Pihak wali, nak pandang, sebut cara. Ada, jangan ada sebut. Awak nak nikah dengan anakku. Jangan sebut gitu. Kalau kita tak terima, dia sebutnya, aku tak ada masalah apa-apa dengan awak pun. Tak ada masalah pun, tak ada yang muskilah pun dengan awak. Ada, tak ada buku apa dengan awak. Mana ada, dia tak terima. Dia kecil biar jatuh tu alahnya. Kata, dia pun tak ada masalah. Tapi mungkin ada anak dia pun. Ada sebut itu. Dan sunat membaca, dah habis kalau tak terima. Kalau tak terima, sunat itulah. Lastu bimarghubin anka. Sebut gitu. Tapi ada setengah tu kata gini. Ada, setengah tu katanya, kalau kita tak terima, kita dah pandang. Pak demo ni mari nak pesan kita. Mari minta anak kita nak pesan kita, nampak anak kita, nampak ini nak pesan kita, nak hubungan dengan kita, nak berapat dengan kita masalah. Kalau tak terima anak dia atau tak terima dia, kita sebut. Ada, insya-Allah tak apalah nak kami dah. Sebut ni lah. Saya tak ada masalah bab tu. Ada dengan dia tu tak masalah, dengan saya okey-okey hajanya. Tapi ginilah sebab saya pun ada isteri lagi, ada hak lain lagi, ada bab tu mungkin anak saya lagi. Saya tanya dia dulu. Dia beginilah. Ada. Kamu balik dulu, nanti saya mesyuarat dulu. Nak sebut gitu. Nanti minggu depan lagi ke, seminggu lagi nanti saya bagi jawabnya. Dah, dia balik pun mana tak ada berasa dia. Kalau pak, saya tak terima, lalu dah. Masih ada, berasa lalu dah. Klik pun klik dengan hati dia. Kalau hari ni pun klik pun duk tidur biasa. Boleh jadi terima, boleh jadi. Maknanya dia lain tak ada masalah. Lepas tu apa seminggu lagi, mau kita jawab, mau tak jawab. Kalau tak tanya lagi, tak jawab. Kalau tanya gua minta maaf lah. Ada, boleh tu gini. Tak apa, dia tak berasa dah. Dia tak berasa dah masa tu. Pernah lah buat turun dekat dia tidak malu. Kalau pak sebut tak itu ni, mana kita nak jaga ada bagi orang nak hubungan kita. Dia panggil sebut caranya ialah pandai-pandai. Jangan lebih berasa hati. Ini sebut ni lah. Lastu bimarghubin anka, saya tak ada masalah dengan awak. Dah situ. Pandai-pandailah dak bab kita ni. Dan sunat membaca khutbah. Bila tak kala akan ini tak kala hendak. Banyak kita jatuh tak kala akan. Mabuakan ini tak kalanya hendak menghendakkan akan akad.
Jadi apabila dia hendak nak nikah, nak akad dah. Apabila nak akad nikah, dah nak akad nikah, nak sunat baca khutbah pula. Tak ditunai. Ada sunat pula. Seperti membaca wali perempuan tadi atau suaminya perempuan. Atau lainnya ikutlah. Wali sendiri boleh baca kalau wali pandai, atau suami sendiri yang baca. Elok kita suami nak baca tu. Nak nikah kita sendiri yang baca. Jangan lain baca, kita sendiri. Ambil mari. Tak tengok Malaysia banyak. Kadang baca Quran pula tu. Kitanya ialah orang pandai nak baca sendiri. Wali tak pandai baca, kita sendiri ambil mari buku. Baca dulu khutbah. Nak nikah, baca dulu khutbah, biar ingat dulu. Ataupun biar lancar dulu. Suami atau lainnya, tak apa orang lain pun. Lain pada keluarnya, lain padanya wali atau suami. Maka inilah lafaz khutbahnya, khutbah bagian akad nikah tu. Alhamdulillah bihamdihi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'atina. Itu ada wa min sayyi'atina, ada tamah min. Wa sayyi'at ataupun wa min sayyi'at pada syurut. Wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil baca mati. Wa may yudlilhu, ada hu lagi. Tak ada bukan Allah tu. Allah tu lebih. Bukan wa may yudlilullah. Wa may yudlilhu. Nak baiki balik. Wa may yudlilhu. Situ ada Allah dah. Tak ada. Lafaz Allah tu lebih tu. Wa may yudlilillah tu bukan. Wa may yudlilhu. Sani ke? May yahdillah fala mudhillah tu ada zahir dah. Pas ini tak wajah zahir dah. Fa'il tu mustatir, rujuk pada Allah dah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa may yudlilhu, ada hu tak apa, tak ada hu pun tak apa. Hazah maf'ul boleh. Maf'ulnya lah farlah, boleh hazah. Tapi Allah tu ada dah, tak payah sebutlah sini. Wa may yudlil ataupun wa may yudlilhu pun boleh. Setengah orang baca wa may yudlilhu, setengah orang baca wa may yudlil pun boleh. Tak hu pun ada, tak ada pun tak apa, ada pun tak apa. Tapi Allah tu tak ada lah. Wa may yudlil atau wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq. Bil huda atau bil hadi pun boleh. Baca bil huda pun boleh, bil hadi pun boleh. Boleh baca dua. Bil huda ataupun bil hadi. Boleh baca dua lah. Jangan salah. Ni baca khutbah jemaah boleh ni. Ini khutbah Rasulullah, khutbah jemaah pun Rasulullah baca ni. Arsaluhu bil huda atau bil hadi wa dinil haqq. Dinil haqqi atau pada bil hadi. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun atau walau karihal kafirun. Boleh baca. Ini sunat baca ni. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla tu kita salah, bukan ahal, ha, bukan ha. Ahallan nikaha fa inna Allah ta'ala ahallan nikaha wa nadaba ilaih. Nadaba tu makna sunatkan, tak payah terjemah dah. Ada terjemah dah sini? Tak ada dah. Nak terjemah tak payah dah. Terjemah boleh. Tadi tu apa? Dia tanya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bihamdihi dengan segala dengan bihamdihi dengan memujikan dia Allah. Wa nasta'idu kami minta akan dia Allah. Wa nastaghfiru dan kami minta ampun akan dia Allah. Wa na'udzubillah dan kami minta perlindungan billah dengan Allah, dengan perlindungan Allah min syururi anfusina, dari kejahatan diri kami. Apa jahat kita, wa sayyiati amalina dan jahat-jahat amal kami. Min may yahdillah, siapa yang hidayah oleh Allah, yang may yahdillah may yahdihillah. Ada hazah maf'ul. Ayahdi yahdillah ayahdihillah. Siapa hidayahkan dia oleh Allah, fala mudhillalah, maka tak ada siapa yang boleh menyesatkan. Kalau Allah menghidayahkan dia, tak ada siapa boleh menyesatkan dia. Ambil duit ke ambil apa lagi tak boleh menyesat dah. Wa may yudlillahu wa may yudlilhu, siapa yang menyesat oleh Allah akan dia, fala hadiyah, tak ada siapa boleh tunjukkan dia. Walaupun nabi sekalipun tak boleh. Malaikat sekalipun tak boleh. Siapa yang Allah itu menyesatkan dia. Wa asyhadu an la ilaha illallah, kami aku menyaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wahdah ada Allah satu, la syarikalah, tafsir makna wahdah, tiada ada yang kongsi, tiada ada yang sekutu, yang syarik baginya Allah tak ada. Lain Tuhan lain serupa dengan Allah tak ada. Sifat dia, zat dia tak ada siapa yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asyhadu an la, nak jelas, nak panjang, nak tengok bab usuluddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku menyaksi pula bahawa Muhammad itu ialah hamba-Nya Allah dan pesuruhnya Allah. Wa arsalahu ma'utuslah Allah hal. Ada Allah ma'utuslah ya Allah akan dia, akan Nabi Muhammad bil huda atau bil hadi, dengan dapat hidayah. Dengan hidayah orang. Nabi Muhammad adalahnya menghidayahkan. Kerana Nabi katanya ana rahmatun muhdah. Dari satu hadis, aku adalah rahmat. Seorang Nabi yang bawa rahmat, muhdah, yang menghidayahkan orang lain.
Hidayah mana asbab. Bukan Nabi memberikan hidayah, tapi Nabi buat asbabkan. Kemudian inna arsalna wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan ke engkau wahai Muhammad illa melainkan rahmat lil alamin. Rahmat hidayah pada umat, padanya atu alam. Wa dinil haq, dan membawakan utuskan agama yang sebenar. Inna dina indallahil Islam. Agama sebenar agama Islam. Buat apa? Liyuzhirahu, Allah hatam lagi tujuan dia liyuzhirahu, supaya menzahirlah Allah akan dia, akan Nabi Muhammad atau akan agama hak ala din atau agama yang lain. Menzahirkan agama yang lain. Kullihi ta'ki. Agama lain semua agama Islam yang zahir sekali. Sebab tu dalam kita kalau kita ngaji markah ni adanya kita mi'ah. Nama kita apa? Khaladun dia. Mi'ah Khaladun. Kita tu mana 100 orang membawa agama tu. Agama Islam, agama Kristian, agamanya agama Yahudi, agamanya Buzak, semua tu ilahnya orang bawa ketua-ketua bawa agama begitu, ilahnya hak dia tu kafir. Tapi dia tak mula sekali ada Nabi Muhammad. Tak mula-mula tajuk Nabi Muhammad aja sebut mula-mulanya. Tapi dia bukan Islam, dia sebut mula-mula. Hak 100 orang saat ni, hak yang pembawa agama Islam Muhammad dia hak tak mula-mula sekali. Lepas tu puak dia tu iktiraf. Dia tahu buat apa mu tak Muhammad atas sekali, buat apa tak hak agama kita mula-mula. Tapi buat apa tak Islam, tak Muhammad sekali. Kenapa? Nyatanya kerana tak ada seorang dalam 100 orang ni supaya Muhammad tak ada. Buat apa? Muhammad tu ada. Pria pun dia, jadi tok qadi pun dia, jadi apa semua, raja pun semua dia belakang. Dia seorang, hak lain tak. Kalau Buzan, dia tak bercara lebat lain, dia bercara bab ibadatnya. Hak ni tak, dia semua yang buat belakang, semua atas dia. Buat nikah, buat apa semua, dunia ni adalah dia semua. Buat ekonomi, mak apa semua dia seorang. Maknanya tak ada seorang pun ilahnya yang 100 orang tu nak banding Muhammad tak boleh. Kelebihan Muhammad. Itu maknanya diyuzhara. Ada sang orang kafir sekali pun mengaku. Walaupun dia tak masuk Islam pun. Itu lebih Muhammad. Walau kan hal musyrikin, walaupun dia becilah orang musyrikun. Kalau yang baca terjemah lama ni. Apa maksud dia ni? Wa ba'du, ya adapun kemudian itu fa inna Allah subhanahu Allah taala ahallan nikah, mahalallahi Allah akan nikah. Allah halalkan nikah. Ada Allah menghalalkan nikah. Hak maharakin nikah siapa dia? Puak dia sendirilah ayat Quran ada. Ada. Puak dia sendiri yang mengharamkan nikah, puak Bani Israel. Puak Rahbaniyah tu. Dia tak haram nikah puak dia. Tok Cha semua yang haram nikah puak dia, bukan tu yang mengharamkan. Tak leh kalau nak jadi Tok Cha, tak leh haram nikah. Hak tu puak dia nak nikah no batal dah. Tok Cha tu. Hak tu dia sendiri yang mengharamkan. Allah menghalalkan nikah. Nikah. Wa nadaba ilah, dan mensunatlah ya Allah padanya nikah, menjalanikan Allah untuk buat nikah tu. Allah menjalanikan. Nadaba mensunatkan mana buat jalan. Wa harrama sifah, dan mahari Allah akan sifat akan jahat. Zina, sifat sini mana zina? Hari zina tak boleh. Nak zina, nak pergi duduk sekali, nak bilik sekali hari tu nak nikah. Dah sebab lu kalau openg waktu mari ada. Ada kalau ayat tu main nak tina tu nak main, tak apalah kitanya tak boleh keinginan. Boleh. Kalau awak suka saya sungguh, betul-betul awak nak saya sungguh, masuk tunai dengan ayah saya. Masuk nikah dulu, jangan buat gini. Tu nak sebut gitu. Wa auda'a alaihi, dan menjanji dia. Auda'i lah. Mengirimlah ya Allah alaihi atasnya atas sifat tu. Ada auda'a maknanya menjanji saksi, menjanji siksa. Auda'a maknanya wa'id. Wa'id makna janji siksa. Menjanji siksa Allah alaihi atas sifat. Kalau orang tu zina, Allah akan menyiksakan. Auda'a mana au ada, bukan auda. Au ada, kalau auda tu kirim. Au ada maknanya menjanji saksi. Di atasnya mana kerana sifat, kerana zina. Kalau buat zina, kalau buat jahat tu akan masuk neraka lah. Kalau Allah tak maaf lah. Faqala ta'ala wala taqrabu zina. Ni baca lagi. Maka jangan hampir oleh kamu akan zina. Innahu sungai zina kana fahisyah. Alah zina tu alahnya fahisyah. Teruk benar jauh. Benar dosa besar lah pula teruk. Sebab apa fahisyah? Minum arak tak sebab fahisyah. Ya tak. Kerana ialah zina ini bawa padanya putuskan keturunan, bawakan ilahnya hina keturunan bangsa dia. Sebab tu fahisyah. Kalau minum arak dah. Minum arak tu sebab tu zina lah teruk sekali. Dosa besar lah pula yang fahisyah pula. Keji orang lain tengok keji belakangnya. Sama agama lain keji belakang. Wasa asabilan, dan sejahat-jahatlah ia. Ya zina tu sabilan nasbah jalan. Jalan hajat sekali zina, naudzubillah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, takut oleh kamu Allah sebenar-benar takut. Terjemah biasalah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan matilah kamu
Melainkan padahal kamu tu ada kat Islam dah. Sini pun ulama hurai panjang juga. Ada nak hurai panjang tengoklah tafsir ada. Jangan kamu mati dah kat kamu tu ialah Islam. Pas mati hidup bukan tangan kita, tangan Allah. Ada, tangan Allah. Pas buat apa tu lagi mati. Wala tamutun, jangan kamu mati melainkan dalam kat kamu Islam dulu. Mana kamu nak usahalah bi kamu masuk Islam dulu. Hakikat mati maknanya tu ada dia mati adalah dia perintah Allah. Tetapinya kita boleh usaha. Istilah kalau Tuhan izin boleh. Mana usahalah bi mati adalah kat Islam. Wa qala ta'ala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia takutlah kamu Tuhan kamu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Menjadi kamu pada asalnya tu nyawa yang satunya tu Nabi Adam. Kita semua mari ni nyawa satu Adam. Wa khalaqa minha, dan Allah menjadikan atau nafsin wahidah tu ialah Nabi atau Siti Hawa pun boleh ke. Wa khalaqa minha, dan menjadi Allah minha pada nafsin wahidah zaujaha akan pasal dia. Kalau sini akan tu nafsi zaujaha itunya guru dia guru bagi nafsin wahidah iaitu Siti Hawa. Mana apa yang buat mari wa khalaqa minha nafsin wahidah tu kepada Nabi Adam, tak boleh tafsir lain dah. Khas pada Nabi Adam. Lepas tu Allah jadikan pada Adam saat ni zaujah akan guru dia. Tapi nafsin wahidah tu buat apanya kepada Nabi Adam, dia tengok lafaz dia. Lafaz nafsin tu adalah makna. Sebab tu dia buat mari zaujah. Zaujah pada Nabi Adam. Lepas tu zuk tu kepadanya ialah isteri. Kerana bahasa zuk ni bahasa Arab, asal dalam Quran sebut zuk tu isteri pun zuk, suami pun zuk. Deh. Cuma fuqaha membezakan kalau zuk kepada suami, kalaunya zaujah kepada isteri, itu fuqaha. Nak beza saja. Zaujaha wa basa minhuma, dan Allah menghamburkan, meramaikan hambur. Jadi kharamah tu. Ada berhamburan. Menghamburlah Allah minhuma keduanya nafsin wahidah dan zaujaha rijalan katsira, akan lelaki ramai. Tengok anak cucu mari sepasal mari ramai tu biak ramai. Wa nisaa, dan tu perempuan hak ramai lagi. Wattaqullaha allazi tasaalun bih. Dah nak takut oleh kamu akan Tuhan yang menanyalah kamu bihi dengan Tuhan tu. Dia tanya, hak pun dia tanya ke? Lagu mana Tuhan gini takut dia Tuhan tu. Wal arham, dan tangguh al atas pada bihi, dan takut oleh kamu akan Tuhan yang kamu tanya bi arham, dengan arham tu. Tanya arham tu lagu mana, rahim lagu mana. Ni tengok tafsir lah. Rahim adik-beradik dia. Tanya rahim tu gini dia takut Allah. Dan sebab rahim tu kalau membutuhkan rahim, nak ingat kalau mu deraka dia tasaalun bihi ke? Takut Tuhan mu tu tanya gini tanya, tapi kamu tak berimeh, kamu deraka dia. Mu ingat akhir Isra Tuhan. Dan juga hak mu tanya rahim. Tak. Tapi boleh baca ar-rahimah, tu ada khilaf lah. Banyak jumhur ulama baca rahim ni dah. Ar-rahimah, maknanya kamu nak tanya dengan rahim tu. Lagi ni, tapi kamu memutuskan dia. Ingat. Takut Allah, apalah kamu putus rahim adik-beradik, balas adik-beradik. Ada ingat. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguh Allah Taala yang di atas kamu raqiba, duk ngitang-ngitang. Mana Allah duk nampak kamu semua. Tu raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, tak payah terjemah dah. Taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tengok fawzan 'azima. Faz maknanya betul dia dunia akhirat. Kalau muflihin dah. Fazan maknanya orang taat Allah selamat dunia akhirat. Taat Allah Rasul selamat dunia akhirat. Fazan 'azima. Besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nikahu sunnati faman lam ya'lam bi sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah aku, siapa yang tidak beramal sunnah aku, iaitu di antaranya adalah nikah, falaysa minni, maka bukan berakam atau bukan dah ia, ya barang siapa yang minni berang gulangkan kami, maknanya yang sempurna, bukan. Ataupun bukan daripada kami, maknanya kafir. Falaysa minni maka kafir. Kafir lalu dah. Bila apa lama ikatkan nikah tu bukan sunnah Nabi, kafir. Nikah bukan sunnah Nabi, kafir lalu dah. Mana ihtimal tafsir bukan kami, mana bukan umat kami, iaitu kafir. Bila apabila dia tidak beramal dengan bahasanya dia tidak percaya. Ada tidak beramal mana tak nikah dah, patut ikrar pula. Tu ikrar tu lam ya'mal tu. Kalau tu mana kafir, ataupun tidak beramal maknanya tak nikah, tapi dia mengakunya sunnah Nabi, maka itu bukan golongan kami, jadi yang sempurna. Tak, dia mengaku dia ada dia kekuasaan, dia mampu, dia ingin nak nikah, tapi dia kata aku nak ibadahnya. Tak sia, itu mana bukan umat yang sempurna dalam golongan kami. Wa qala ayyuma syabin, bukan syabun tu. Baca salah. Ayyuma syabin. Bawa syabun salah. Kerana ayu tu idafah kan? Lafaz ayu idafah padanya idafah. Lafaz ayu lafaz idafah. Patutnya ma tu ialah makafah. Macam ada. Sebab tu baca syabin. Maziyadah. Mana yang mana pemuda. Dia juga pemudi. Ayyuma syabin tazawwaja, yang berkahwinlah ia yang dah kahwin. Ajja syaitanuhu.
jerilah akak suara arafa asautu. Jerilah dan marahlah oleh syaitan dia. Qailan hakir kata ya waila usima atau asama boleh curwa dia. Asama atau usima dipelihara oleh Allah pun boleh. Atau asama melihara lah ia tu syabin min daripada aku aidinahu. Lepas dah. Asama min dinahu wa qala ali salatu wassalam rakaatani minal mutazawwiji afdalu min 70 rakaatan minal azab. Pak boleh baca dah hadis ni dia daif tak apa. Kena bab fadilat. Ada boleh supaya ni kelbahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tutalliqu kahwinlah kamu tapi jangan tolak. Jangan tolak ni. Ada Nabi larang tolak. Tolak tu tak boleh. Kadang-kadangnya harus boleh tengok keadaan lah. Tapi pada asalnya tu jangan tolak. Wala tutalliqu fa inna Allah la yuhibbul zawwakin. Sesungguhnya Allah Taala tidak suka orang dok merasa nak kecaknya. Zawwakin orang jatuh, orang nikah nak kecaknya. Dak rasa tinggal ni gua nak kecak rasa. Tak boleh. Nikah tu nak kecak rasa tak boleh. Kita nikah nak dapat cucu, nak dapatnya sunnah Nabi, nak buat sunnah Nabi. Jangan semata nak kecak rasa, jangan. Wala zawwaqa dan tu perampai yang nak kecak rasa. Aku nikah nak kecak rasa jatuh gua tak boleh. Tu tak suka pasal itu. Maknanya kita nikah tu juga nak ikut sunnah Nabi. Wa qala alaihi salam tazawwaju nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikah oleh kamu akan perempuan kerana musim mereka itu sebab mendatangkan dengan harta. Wa fi ma zakarnahu habis dan pada barang yang kami sebutkan dia masa ni minat ayat pada ayat-ayat tersebut tadi wal akhbar dan hadis dia tadi kifayatun ada khabar muqaddam mubtada muakhar fi khabar kana ilah memadai cukupi li zawil basairi bagi orang mempunyai akal. Basair maknanya jamak basirah, akal. Orang yang mempunyai akal basirah tu ilahnya cukup dah tu. Wayahsunu atayamun bi khidbati sayyidil anam hina tazawwaja wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril